Created using Powtoon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Lewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, kita dapat bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Nur Syafika sebagai moderator pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu COVID-19. Coronavirus COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tekanan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. Selain itu, COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah, pernafasan manusia dan sentuhan apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom. Transmisi zarah akan mula berlaku apabila mulut dan hidung mereka terdedah. Transmisi zarah akan mudah berlaku di kawasan sekeliling pesakit. Oleh itu, daripada wabak ini terdapat beberapa sektor yang terjejas seperti ekonomi, kesihatan, keselamatan dan pendidikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini ialah COVID-19, kenapa kita belum menang? Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan? Di mana topik ini akan memfokuskan tentang cabaran dan kesan terhadap aspek ekonomi, kesihatan, keselamatan dan pendidikan. Persoalan ini adalah kunci utama untuk meminta pendapat daripada mereka yang lebih arif dan bijaksana untuk melonggarkan soalan yang akan diajukan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama, Dr. Muhammad Nashri Idham yang merupakan pakar ekonomi. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Bagaimana dengan saudari moderator? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, Ayu berbaju kurung, Datuk Dr. Siti Khadijah yang merupakan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Selamat datang, Datuk. Seterusnya di hujung sana nampak pemalu tapi bijak berkata-kata iaitu panel kita yang ketiga iaitu Datuk Nur Diana Izzati yang merupakan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara. Dan panel kita yang terakhir, cantik manis di hujung sana iaitu Dr. Nur Fatin Alisa iaitu Ketua Pengarah Pendidikan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan pada panel pertama, pada pendapat panel pertama, mengapakah kita belum menang dari wabak COVID-19 dan bolehkah Datuk terangkan tentang cabaran yang dihadapi terutama dari sektor ekonomi? Terima kasih kepada moderator majlis dan ketiga-tiga panel. Selamat sejahtera dan selamat petang pada para hadirin sekalian. Sebelum saya menyampaikan pandangan saya tentang cabaran mengapa kita belum menang daripada pandemik COVID, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi seperti cabaran dalam sektor ekonomi, sektor keselamatan, sektor kesihatan dan juga sektor pendidikan. Pada hari ini saya hendak ulas sikit tentang cabaran terhadap sektor ekonomi.
Cabaran pertama ialah terdapat beberapa syarikat yang tidak mematuhi saranan kerajaan untuk melaksanakan SOP. Sebagai contoh, mereka membuka syarikat secara harap semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Dan mereka juga memaksa pekerja untuk hadir walaupun terdapat beberapa pekerja yang tidak dalam keadaan tidak sihat. Hal ini dilakukan setengah syarikat kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian dan mementingkan diri sendiri. Bab kata patah seperti enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Seterusnya, cabaran kedua ialah kurangnya pemantauan terhadap sektor ekonomi yang beroperasi semasa pandemik COVID-19 melanda. Sebagai contoh, pemantauan yang kurang ke atas pekerja menyebabkan pekerja sambil lewa dalam mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Secara tidak langsung, ianya akan memberikan impak yang besar kepada sektor ekonomi apabila jumlah peningkatan orang yang dijangkiti COVID meningkat dengan pesat. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada tahun 2020, syarikat Tok Glove yang tidak menekankan pemakaian penutup muka dan hand sanitizer mewujudkan kluster kilang Tok Glove. Ini adalah salah satu faktor utama mengapa kita masih belum bebas daripada pandemik COVID-19. Seterusnya, jika semua pihak memberi kerjasama dan mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, mungkin pada masa ini kita sudah berjaya bebas daripada pandemik COVID-19. Bab kata patah mudah bagi kita mencapai kejayaan, bab sepakat membawa berkat. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran cabaran yang dihadapi dalam sektor ekonomi dan menerangkan dengan lebih mendalam COVID-19 kenapa kita belum menang. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa cabaran pertama ialah terdapat beberapa syarikat yang tidak mematuhi saranan kerajaan untuk melaksanakan SOP. Sebagai contoh, mereka membuka syarikat secara haram semasa tempoh kawalan pergerakan diperketatkan dan memaksa pekerja untuk hadir. Cabaran yang kedua pula, kurangnya pemantauan terhadap sektor ekonomi yang beroperasi semasa pandemik melanda. Sebagai contoh, pemantauan yang kurang ke atas pekerja menyebabkan pekerja mengambil sambil lewa dalam mematuhi SOP yang telah disarankan oleh kerajaan. Justru itu, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah cabaran pula bagi sektor kesihatan? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Moderator atas soalan tersebut. Baiklah, bagi menjawab kepada soalan tersebut iaitu cabaran daripada segi kesihatan. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi ketika pandemik, salah satunya ialah golongan yang anti vaksin. Di Malaysia, program imunisasi kebangsaan telah diperkenalkan seawal tahun 1950-an lagi. Seperti yang kita tahu semua, suntikan vaksin telah diwajibkan bagi bayi ataupun kanak-kanak dan diberikan secara percuma di semua hospital ataupun klinik kerajaan. Begitu juga dengan pandemik COVID-19, salah satu pendekatan terbaik untuk menghapuskan rangkaian adalah dengan mengambil vaksin yang telah dihasilkan. Vaksinasi ini merupakan salah satu usaha pencegahan kepada penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin. Pemberian vaksin merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit ataupun cara kita untuk berubat. Pencegahan penyakit ini juga termasuk dalam pembangunan komuniti ataupun masyarakat. Seperti di negara seluruh dunia, pemberian vaksin ini adalah salah satu cara kerajaan untuk tak mula seperti di negara Slow dia, slow. Seperti di negara seluruh dunia, pemberian vaksin adalah salah satu cara kerajaan, tetapi ada setengah golongan tidak mahu divaksin dengan alasan ada kesampingan jika disuntik. Saya tidak pasti mengapa timbul isu vaksin ini. Walhal kita telah mengeluarkan kenyataan bahawa vaksin
vaksinasi yang disuntik adalah selamat dan halal. Mungkin daripada golongan warga emas yang kurang pengetahuannya terhadap vaksin tersebut. Golongan anti-vaksin inilah sebenarnya membawa ancaman kepada dunia kerana keputusan ahli-ahli anti-vaksin ini bukan sahaja dipegang oleh diri mereka tetapi disebarkan kepada masyarakat dan orang sekeliling. Oleh itu, ianya akan memberi cabaran kepada pihak kerajaan itu sendiri untuk menangani kes ini. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, kita dapat lihat di sini bahawa cabaran bagi sektor kesihatan adalah terdapat golongan yang anti vaksin di negara ini, dan cabaran yang kedua ialah masyarakat yang tidak patuh kepada SOP. Hal ini akan berpanjangan oleh kerana sikap golongan masyarakat yang tidak prihatin dan tidak mengambil endah tentang bahayanya COVID-19. Seterusnya, kita persilakan panel kita yang ketiga untuk menerangkan tentang cabaran yang dihadapi untuk sektor keselamatan pula. Dipersilakan. Terutama sekali saya ingin berterima kasih kepada moderator di mana soalan yang ditujukan agak menarik untuk dibahaskan. Baiklah, berdasarkan soalan moderator adalah cabaran mengapa kita belum melawan virus COVID-19 dari aspek keselamatan. Sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 kini menjadi satu ancaman yang jelas kepada keselamatan negara kita, terutamanya di kawasan sempadan sama ada di laut ataupun sempadan darat. Cabaran yang ketika ini, pegawai dan anggota keselamatan tidak lagi sekadar mengawal, memantau ataupun menghalang mana-mana kehadiran pendatang tanpa izin maupun apa sahaja aktiviti haram yang dilakukan oleh mereka, seperti penyeludupan daripada memasuki sepadan dataran dan perairan negara. Akan tetapi mereka kini perlu mengemblem lebih banyak tenaga maupun bersekan mata siang dan malam dalam usaha mengekan penyebaran wabak COVID-19, terutamanya daripada peningkatan kemasukan pendatang warga asing. Hakikatnya tugas mengawal dan menjaga keseluruhan sepadan negara bukanlah orang kata sesuatu yang mudah dengan kira-kira 3,000 kilometer sepadan daratan dan sepadan perairan pula lebih 4,600 kilometer yang di mana Malaysia negara kita ini berkongsi bersama dengan negara jiran seperti Thailand, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina dan juga Vietnam. Tidak dinafikan bahawa pendatang haram dari negara jiran merupakan risiko terbesar dalam memerangi pandemik COVID-19. Apatah lagi mereka semakin licik mencari peluang untuk menerobos masuk ke negara kita dengan menggunakan pelbagai taktik serta jalan tikus, di mana negara kita memiliki banyak jalan tikus yang sering digunakan oleh pendatang asing bagi mengelak daripada ditahan pasukan keselamatan. Malah situasi ini telah menimbulkan kebimbangan kepada beberapa kluster kalangan mereka telah tercetus sebelum ini semasa di tahanan di pusat tahanan sementara di negara kita. Berdasarkan rekod hanya 48 individu saja disahkan positif. Kemasukan warga asing ini mewujudkan kluster yang baru di negara kita, di mana ianya salah satu cabaran untuk membasmi COVID-19 daripada terus meningkat di negara kita. Kerana itulah usaha pemantauan berganda haruslah dilakukan oleh anggota keselamatan bagi mengekan kemasukan warga asing secara haram ini. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator majlis. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Sungguh lantang bersuara ya. Antara cabaran yang dihadapi ialah ancaman yang jelas kepada keselamatan negara kita, terutama di kawasan sempadan, tidak kira di laut ataupun sempadan darat. Tambahan pula faktor sempadan telah dikenal pasti antara punca yang mendorong berlakunya peningkatan kemasukan pendatang asing. Sekaligus menimbulkan kebimbangan sekiranya kegiatan haram ini terus berlaku, ia akan menjadi satu daripada
punca berterusannya penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Selain itu, cabaran yang kedua ialah berapa kluster di kalangan mereka telah tercetus sebelum ini semasa ditahan di pusat tahanan dan yang terakhir mempersilakan panel kita yang keempat untuk menerangkan cabaran yang dihadapi oleh sektor pendidikan. Mari kita sama-sama dengarkan dan dipersilakan panel kita yang keempat. Dipersilakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan ahli-ahli panel. Terdapat beberapa cabaran yang ingin saya kupaskan dalam forum ini yang mana sekarang ini telah dihadapi oleh pelajar dan pendidik. Akibat saya ingin terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan ahli-ahli panel. Terdapat beberapa cabaran yang ingin saya kupaskan dalam forum ini yang mana sekarang ini telah dihadapi oleh pelajar dan para pendidik dalam sektor pendidikan akibat COVID-19. Cabaran pertama adalah masalah data dan pencapaian internet yang tidak baik. Pelaksanaan pembelajaran atas talian merupakan satu cabaran kepada pelajar hal ini kerana dapat masalah data dan capaian internet yang tidak stabil. Selain itu, pencapaian internet yang tidak biasa digunakan di rumah kebanyakannya mempunyai kapasiti dan kuota yang telah dihadkan. Seperti yang kita ketahui, internet merupakan satu keperluan utama kepada pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara alam maya. Jika internet mereka mempunyai kuota yang telah dihadkan, akan mendatangkan masalah kepada pelajar untuk menghadapi pembelajaran secara atas talian dengan baik. Mereka mempunyai masalah rangkaian ini boleh dikatakan dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca buruk, tinggal di kawasan pedalaman dan juga tidak berkemampuan untuk membeli dan melanggan pelan internet. Oleh itu, kekurangan kemudahan internet merupakan satu cabaran utama dalam pembelajaran norma baharu untuk menghadapi pembelajaran atas talian. Seterusnya, saya ingin kupaskan cabaran kedua pula adalah disebabkan oleh persekitaran pelajar yang kurang kondusif. Persekitaran pelajar yang kurang kondusif menjadi salah satu cabaran kepada pelajar untuk memberikan tumpuan semasa pembelajaran atas talian dijalankan. Malahan, perkara ini juga disebabkan oleh setengah ibu bapa yang bersikap kurang peduli terhadap pembelajaran anak-anak atas talian apabila mereka menyuruh anak-anak mereka untuk melakukan tugasan rumah ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Oleh kerana rumah berfungsi sebagai kelas untuk pembelajaran atas talian, gangguan ini memang sukar untuk dielakkan. Hal ini akan memerlukan peranan daripada anak-anak untuk menetapkan dan memastikan ahli keluarga mereka memahami tanggungjawab sebagai seorang pelajar supaya gangguan ini dapat dielakkan sehingga sesi pembelajaran mereka berakhir. Dan cabaran yang ketiga merupakan cabaran yang terakhir untuk saya kupaskan dalam forum ini ialah tenaga pengajar yang kurang memahami. Hal ini dapat dilihat apabila segelintir pesyarah memberi tugasan yang terlalu banyak untuk menggantikan ketidakupayaan kelas secara bersemuka. Namun begitu, pelajar sudah dibebani dengan pelbagai tugasan seperti kuis, ujian dan juga penilaian daripada subjek yang berbeza. Hal ini akan memberi beban kepada mereka, menyebabkan beban kerja mereka bertambah untuk menjalani pembelajaran jarak jauh yang lebih berat berbanding kelas biasa. Selain itu juga, boleh dilihat apabila pesyarah bertegas supaya pelajar membuat dan menghantar tugasan yang diberikan dalam masa yang singkat. Dan sikap pesyarah yang gemar mengambil masa rehat dan cuti hujung minggu pelajar untuk mengadakan kelas ganti telah memberi tekanan kepada pelajar. Hal ini akan mengakibatkan pelajar menjadi tertekan akibat daripada bebanan kerja yang tidak terkawal. Impaknya semangat pelajar mula luntur dalam diri mereka apabila menghadapi tekanan dan kemungkinan ada di antara mereka membuat keputusan untuk berhenti belajar. Realitinya, masalah kemurungan dan ketekanan dalam kalangan pelajar universiti sangat membimbangkan. Sekian sahaja daripada usaha saya tentang cabaran pendidikan semasa COVID-19. Saya serahkan semula kepada moderator. Begitu hebat cabaran yang dihadapi oleh sektor pendidikan kita ya. Daripada ulasan sebentar tadi, terdapat 3 cabaran yang dihadapi, antaranya masalah data dan capaian internet yang tidak baik. Yang kedua pula, persekitaran pelajar yang kurang kondusif dan yang terakhir ialah sikap tenaga pengajar yang kurang memahami. Seterusnya, mari kita dengarkan pula langkah bagi setiap sektor untuk menangani cabaran tersebut. Oleh itu,
kita mulakan dengan panel yang pertama iaitu dalam sektor ekonomi. Dipersilakan Dr. Muhammad Nashri Idham. Dapat bagai langkah yang kita boleh lakukan untuk supaya kita bebas daripada pandemik COVID-19. Antara langkah yang kita boleh lakukan ialah pengusaha-pengusaha sektor ekonomi seperti pengusaha kilang haruslah mengingatkan pekerja mereka agar mematuhi SOP. Sebagai contoh, memakai pelitup muka yang tepat agar penularan virus ini tidak tersebar di tempat kerja. Hal ini kerana di tempat kerja mudah berlakunya penyebaran kerana ianya merupakan tempat berkumpul orang ramai daripada berbagai tempat. Selain itu, antara kaedah yang kita boleh gunakan ialah menekankan agar setiap perusahaan perlu mematuhi jumlah pekerja yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada sesuatu masa. Sebagai contoh, perusahaan seperti kilang boleh menetapkan bahawa satu hari itu hanya ada 50% jumlah pekerja daripada jumlah keseluruhan sebelum pandemik berlaku. Seterusnya, kita boleh mengamalkan penggunaan media perniagaan secara atas talian bagi peniaga-peniaga kecil untuk mengurangkan risiko mereka untuk dijangkiti COVID-19. Walaupun kita perlu meneruskan perniagaan kita, kita haruslah mengambil langkah berjaga-jaga. Bab kata patah, sediakan payung sebelum hujan. Sekian sampai di situ saja. Saya serahkan kepada moderator. Begitu hebat sekali langkah yang disadangkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan panel kita yang kedua untuk memberikan langkah untuk sektor kesihatan pula. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Moderator. Langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kes COVID ialah mengenakan denda kepada golongan tidak patuh kepada SOP. Hal ini sudah pun diambil tindakan oleh pihak kerajaan itu sendiri untuk membendung virus ini merebak. Sebagai contoh, pihak kerajaan kononnya telah meletakkan kompon yang tinggi kepada golongan yang berdegil dan tidak mahu mengikut peraturan, iaitu tidak memakai pelitup muka, tidak menjaga penjarakan sosial dan mentas negeri tanpa kebenaran. Pihak kerajaan juga telah mengambil tindakan tegas kepada golongan anti-vaksin ini. Tindakan tegas perlu diambil terhadap golongan yang enggan divaksin dengan alasan yang tidak kukuh dan tidak munasabah. Saya bagi contoh, seperti yang kita semua tahu, golongan yang tidak divaksin tidak dibenarkan untuk masuk ke mana-mana kedai, termasuk kedai makan. Tidak dibenarkan rentas negeri dan juga tidak dibenarkan untuk rentas sepadan negara. Dengan cara ini, mahu ataupun tidak, mereka terpaksa untuk menerima suntikan vaksin agar dapat menyenangkan aktiviti seharian mereka. Langkah yang ketiga ialah mencegah daripada individu itu sendiri. Pencegahan secara individu itu sendiri amatlah penting dalam penjagaan kesihatan diri. Saya bagi contoh, jika seorang individu tidak patuh seperti mereka tidak memakai pelitup muka, berkumpul secara beramai-ramai dan bersentuhan, akan menyebabkan jangkitan itu merebak. Oleh sebab itu, langkah yang paling penting dalam melawan virus ini terletak pada diri kita sendiri. Kita juga perlu sebenarnya bertanggungjawab untuk mengurangkan kes positif agar tidak berlarutan. Sebab itulah kerajaan membuat tagline, kita jaga kita. Antara langkah pencegahan yang boleh diambil adalah menjauhi daripada tempat yang berisiko, melakukan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka dan hidung sekiranya hendak keluar daripada rumah. Pengurusan diri semasa wabak penyakit jangkit melanda bukan sahaja kepada individu yang hidup, bahkan jenazah yang dijangkiti penyakit COVID juga perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan bagi mengurangkan jangkitan bagi petugas kesihatan dan orang awam yang menguruskan pengebumian jenazah itu tersebut.
Oh, begitu hebat sekali langkah yang diambil oleh sektor kesihatan kita. Antara langkah yang diambil ialah mengenakan denda kepada golongan yang tidak patuh kepada peraturan SOP. Yang kedua ialah pencegahan secara individu itu sendiri. Pencegahan secara individu itu sendiri amat penting dalam penjagaan kesihatan diri. Seterusnya, dipersilakan panel kita yang ketiga untuk memberikan langkah untuk sektor keselamatan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan soalan daripada moderator majlis kita ialah langkah untuk mengatasi penularan wabak COVID-19 dari aspek keselamatan amat penting saya katakan di mana pengawalan yang ketat di sepadang perairan dan daratan merupakan satu kunci utama yang perlu bagi memastikan tidak berlakunya kes import COVID-19 di Malaysia. Oleh itu, pegawai dan anggota keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Udara dan anggota polis haruslah berjaga-jaga dalam memantau mana-mana pihak yang cuba untuk menyelundup masuk ke negara kita menerusi pelbagai laluan tikus, jalan haram yang digunakan seperti hutan dan ladang. Tapi kini tidak dinafikan cara warga asing masuk begitu canggih menyebabkan kita terpaksa memeriksa semula semua aset yang ada. Pertamanya, kita mestilah menambah bot-bot dan kapal-kapal yang sedia ada. Begitu juga di kawasan darat di mana untuk menentukan vehikel yang kita gunakan itu jauh lebih baik berbanding mereka guna. Sebab itu kita perlukan teknologi-teknologi yang terkini bukan sahaja dengan vehikel-vehikel yang canggih tapi juga dengan menggunakan alat-alat yang kita boleh dapat memastikan kita tahu mereka masuk di mana di kawasan yang selalu menjadi jalan atau lorong tikus yang sering mereka gunakan. Sebagai contohnya, kita boleh guna drum, helikopter yang lebih canggih untuk memastikan dengan menggunakan radar-radar yang tertentu ini dapat mengesan pendatang asing tanpa izin di negara kita. Malah untuk menangani COVID-19 juga dari terus merebak. Bukan sahaja untuk menangani isu ini tetapi kita melihat untuk jangka masa yang panjang di mana persediaan menghadapi apa sahaja pandemik yang akan berlaku di negara kita pada masa akan datang. Sekian saja dari saya serahkan kepada moderator majlis. Terima kasih bagi panel kita yang ketiga yang telah melontarkan langkah-langkah yang diambil dan seterusnya kita persilakan panel kita yang terakhir untuk melontarkan langkah-langkah yang diambil untuk sektor pendidikan. Dipersilakan. Terdapat 3 pendekatan yang saya ingin kupaskan untuk menangani masalah yang berlaku dalam sektor pendidikan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Langkah yang pertama yang boleh dilakukan adalah melalui penubuhan e-sekolah. Penubuhan e-sekolah ditubuhkan untuk membantu para pelajar yang mempunyai masalah mengikut pembelajaran secara sempurna. Sebagai yang diutarakan oleh Dr. Anwar, telah menyarankan pelaksanaan PDPR diubah daripada berbentuk sistem persekolahan kepada sistem pembelajaran, iaitu tidak ada lagi konsep karya kelas secara seragam, sebaliknya menekankan kepada aspek engagement atau pelibatan mengikut keperluan dan kemampuan pelajar. Selain itu, kaedah PDPR perlu diuruskan secara lebih profesional dan teratur, iaitu semua maklumat aktiviti dan rekod pelaporan PDPR perlu dipusatkan ke dalam satu sistem yang mudah diakses oleh semua pihak berkepentingan. Tambahan lagi, para pendidik boleh melakukan inisiatif seperti rakaman semasa sesi pembelajaran yang dijalankan dalam talian atau membuat rakaman video secara offline bagi membantu pelajar yang mempunyai masalah dalam rangkaian internet agar murid-murid dan para pelajar tidak tercicir dan ketinggalan dalam pembelajaran. Dengan cara ini, para pendidik perlu memasukkan pautan video tersebut ke dalam pengajaran mereka yang boleh diakses untuk dilihat oleh mereka. Seterusnya, langkah yang kedua, melalui peranan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pencapaian internet. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk meningkatkan akses internet dan pemilikan peranti oleh murid di seluruh negara, termasuk di negara Sabah dan juga Sarawak. Sebagai contohnya, KPM telah menyediakan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 Mbps
hingga 100 Mbps kepada 10,606 buah sekolah. Selain itu juga, apa yang boleh kita lihat, KPM ini juga melakukan capaian internet melalui teknologi VSAT iaitu Very Small Aperture Terminal berkelajuan 30 Mbps bagi 141 sekolah, yang mana tiada infrastruktur jalur lebar di kawasan sekolah berkenaan. Dengan adanya inisiatif ini, KPM ini sedikit sebanyak telah membantu para pelajar yang mengalami gangguan internet supaya boleh diakses dengan baik dalam sistem pembelajaran. Dan langkah yang ketiga yang ingin saya sentuh adalah dengan mewujudkan saluran khusus bagi menangani permasalahan dalam pembelajaran semasa COVID-19 ini, dengan mewujudkan saluran khusus. Kementerian Pendidikan KPM telah mewujudkan saluran khusus seperti TV Pendidikan, Didikan TV, yang mana mula bersarang pada hari ini. Dengan adanya saluran ini, sedikit sebanyak pihak KPM dapat membantu mengatasi isu dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Kewujudan saluran khusus ini juga bertujuan bagi membantu pelajar dari golongan berpendapatan B40 dan miskin yang berdepan dengan masalah mengikuti PDPR seperti ketiadaan gadget atau masalah capaian internet. Sekian sahaja daripada perbincangan saya pada hari ini. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat menceburii kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah terdapat berbagai cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Tetapi kerajaan juga telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. Seterusnya, setiap masyarakat haruslah bersama-sama memberi kerjasama untuk memudahkan kerajaan untuk mengatasi cabaran tersebut dan membiasakan diri serta menyebarkan amalan-amalan yang baik kepada setiap masyarakat agar ia menjadi kebiasaan. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, terimalah serangkap pantunan indah dari saya. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, jangan esok rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.